Assalamualaikum, hai. Siapa yang baru join? Boleh komen atau boleh dengar suara Zata tak? Sekejap Okay, sorry lambat sikit hari ni. Sekejap. Okay, so hari ni Zata nak share sedikit something yang Zata baru baca and Zata rasa sangat close to my heart. So Zata decide nak share dengan ramai orang. Zata rasa sangat membantu, and itu yang Zata lalui, Zata pernah experience. Dan Zata rasa bila Zata buat apa yang tips-tips yang Zata dapat, Zata baca ni kan macam betul lah, aku dah buat. So Zata rasa Zata nak share. So siapa yang online tu, thank you. Okay, so kalau you rasa apa yang Zata share ni bermanfaat dan rasa nak memberi kepada ramai orang, you tekan butang share supaya ramai lagi orang kat luar sana boleh dapat benefit daripada apa yang Zata share. So hari ni nak cakap pasal kesunyian. Okay, pernah tak rasa sunyi dalam hidup ni? Hidup kita ni, sebenarnya hidup kita pernah tak rasa sunyi? Zata dulu Zata selalu rasa Zata sorang-sorang, tak ada siapa ambil tahu. And then lepas tu perasaan sunyi tu start rasa bila Zata kehilangan nenek. Dia meninggal dunia masa Zata darjah 6. Zata rasa dia adalah seorang yang sangat salah seorang yang paling rapat dengan Zata. Memang Zata boleh share apa-apa je dengan dia, boleh cakap apa-apa je dengan dia. So lepas dia pergi tu, Zata memang rasa sunyi sebab Zata rasa tak ada siapa yang boleh faham Zata macam mana dia faham Zata. So from that, Zata selalu rasa Zata sunyi. Zata selalu rasa Zata tak ada orang ambil tahu apa yang Zata buat. So dan lepas tu masa form 3 masuk asrama, lagilah rasa sunyi sebab Zata tak nak masuk asrama, tapi parents kata that is the best for me. So Zata masuk, and dalam keadaan memberontak, dalam keadaan tak suka dengan suasana. So memang lagi rasa sunyi lah. Walaupun ada kawan-kawan, tapi memang jauh di sudut hati memang rasa sunyi sebab rasa tempat tu sangat asing. Okay, lepas tu Zata rasa macam okay, nanti bila aku habis belajar dekat asrama, mungkin bila dah masuk college, Zata rasa sunyi dah kot. So bila masuk college pun still sama, buat battery pun rasa sunyi juga. Lepas tu masuk KPTM buat diploma sebab fail matrix. Okay lah, masa tu rasa ada kawan sepala, roommate best, kawan kelas best, kawan sebelah bilik best. But then there are times yang Zata rasa Zata sunyi.
Lepas tu bila masuk dah habis belajar, kerja. So start kerja. Masa kerja pun rasa macam okay lah, okay. Dan lepas tu Zata ada boyfriend, okay. Lepas tu Zata macam fikir, mungkin nanti bila Zata dah kahwin, Zata takkan rasa sunyi. Suami Zata akan mengisi kekosongan. Dan Zata rasa, tak tahu kenapa, rasa macam kosong kan. So lepas tu bila kahwin pun, lepas tu duduk jauh juga dengan suami. Zata duduk Penang, suami duduk Shah Alam, lagilah rasa sunyi kan. Lepas tu Zata fikir macam, kalau aku balik duduk dengan dia, minta transfer duduk Shah Alam dengan dia, mesti aku tak rasa sunyi. So bila pindah Shah Alam pun, ya, rasalah ada dengan dia kan. Lepas tu duduk dengan mertua pun sometimes ada orang dengan kita, but then still rasa kosong tu. Tak tahu kenapa, tapi macam ada rasa kekosongan tu. Lepas tu then fikir pula, mungkin nanti kalau ada anak tak rasa sunyi kot. Sekarang lepas after 4 anak, masa awal-awal dulu still rasa sunyi. So apa sebenarnya yang aku nak sebenarnya? You pernah tak rasa macam tu? You rasa bila you sampai certain stage, you akan rasa okay, tak sunyi. Tapi bila you dah dapat tu, still rasa tak complete juga. And macam rasa ketenangan tu tak dapat. So and then lepas tu bila Zata join Perempuan Circle, dan Zata belajar lah macam mana sebenarnya, kenapa rasa kekosongan tu, apa yang perlu diisi untuk kita rasa sebenarnya apa yang sepatutnya diisi. Sebab sebelum ni kita cuba isi dengan sesuatu yang bukan selayaknya untuk mengisi kekosongan tu. And Zata percaya ramai yang kat luar sana rasa kesunyian, rasa kosong, rasa macam walaupun kita ada almost everything, kalau kita tak faham apa yang perlu untuk mengisi kekosongan tu, sampai bila-bila pun kita akan rasa sunyi, kita akan rasa keseorangan. Okay, and kita mungkin tunjuk dekat Instagram kita sangat bahagia, kita happy, kita ada ini, kita ada semua, kita ada everything, but then deep in our heart, kita sendiri tahu yang ada kekosongan yang kita tak terisi. Okay, so hari ni Zata kebetulan kenapa pilih topik ni, sebab Zata dapat surat cinta daripada Aida. Every Tuesday Zata akan dapat surat cinta daripada Aida. And topik dia pun sama, cakap pasal kesunyian. And that's why Zata pilih itulah, sebab ya betul apa yang ditulis ni. Okay, so sebenarnya kesunyian ni bila Zata dah lalui, dah masuk dah 35 tahun kan, next year dah 36. Zata rasa kesunyian ni sebenarnya takkan pergi, takkan hilang, even kita ada semua orang di sekeliling kita, even kita ada semua kekayaan dalam dunia ni, even kita ada semua benda yang kita nak, tapi kesunyian tu takkan hilang. Benda-benda yang kita ada, orang-orang yang kita ada mungkinlah membantu sedikit kan, but dia tak akan hilang sepenuhnya. Somehow, somewhere deep inside your heart, you akan rasa macam dia atas, you akan rasa sunyi. Okay, so sebenarnya kita meletakkan, kita mengharapkan kesunyian kita tu diisi kepada orang, kepada yang salah. Okay, kita mengharapkan agar makhluk Allah mengisi kekosongan hati kita, sedangkan sebenarnya hati kita ni memerlukan pencipta. Hanya pencipta sahaja yang boleh mengisi kekosongan hati kita yang satu tu, yang kita duk cari-cari, kita cari-cari apalah masalah aku ni, apalah yang apa menghantui hati aku ni kan. Sebenarnya itu sahaja yang kita kena faham, dan bila kita faham, kita tak perlu dah nak pergi mencari banyak
merata-rata untuk jumpa jawapan, tapi sebenarnya jawapan tu simple je. Okay, simple je. Tak mudah, tak perlu nak pergi jauh-jauh, tak perlu nak bersusah payah. Jawapannya sangat simple, and kita kat mana-mana pun kita boleh cari dia. Tapi adakah kita cari dia bila kita rasa sunyi tu? Okay, sebenarnya hati kita ni memerlukan Allah. Itu je jawapannya. Kalau kita sentiasa isi hati kita dengan Allah, InsyaAllah kita takkan pernah rasa sunyi. Walaupun kita tak ada siapa-siapa dalam hidup kita, kita akan sentiasa rasa ada seseorang, ada tempat bergantungan, ada tempat untuk mengadu, ada tempat untuk bersujud, ada tempat untuk mengharap. And memang dia adalah tempat yang paling layak untuk kita meletakkan pengharapan, sebab dia yang cipta kita. Dia yang paling tahu kita. Dia yang tahu apa yang kurang, apa yang penting, apa yang perlu untuk diri kita. Okay, dia contoh macam ni lah. Okay, bayangkan kita ada kereta. Okay, kita nak gerakkan kereta tu secara, okay, kita perlu isi minyak. Tapi instead of kita isi minyak, kita isi orange juice, kita isi benda selain minyak. So of course tak akan jalan. Okay, dan akan menyebabkan kereta tu rosak. Macam tu lah. And furthermore, kalau kita nak tengok pada analogi kereta ni, okay, kita fokus pada exterior. Maknanya kita polish dia, kita bersihkan dia, kita tak pewangi, kita letak macam-macam dekat kereta. Tapi kita ignore, kita tak tengok pun enjin dia, brake dia, tire pressure. So secara luaran kereta tu nampak cantik, tapi sebenarnya kereta tu dah, kalau kita tak jaga langsung, kereta tu akan rosak lama-lama. So that's how diri kita sebenarnya. Kita sibuk fokus pada surface, kita sibuk mencari harta dunia. Bukan salah, tak salah. Kita rasa harta dunia boleh mengisi kekosongan hati kita. Kita rasa makhluk boleh mengisi kekosongan hati kita. Kita lupa sebenarnya yang boleh mengisi kekosongan hati kita hanya Allah. Okay. Dan sebenarnya bila kita meletakkan pengharapan, kita meletakkan Allah sebagai tempat, sebagai alat untuk mengisi kekosongan hati kita tu, kita sebenarnya boleh je hidup seorang-seorang. Tak ada isu pun kita tak boleh hidup seorang-seorang. Kita boleh hidup seorang-seorang sebab bila kita tahu Allah sentiasa dengan kita, kita tak pernah pun berseorangan. Okay. And sometimes, pernah tak rasa bila tiba-tiba kawan kita hilang, family member kita hilang, meninggal dunia ke apa ke, sebenarnya benda tu berlaku, Allah tarik orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita letakkan pengharapan untuk mengisi kekosongan kita tu, Allah tarik balik sebab Allah nak kita kembali betulkan peletakan harapan tu pada dia. Dia nak kita kembali pada dia. Dia nak, kadang-kadang kita mungkin, okay, contoh kita mengharapkan kita berkahwin dengan partner yang boleh mengisi kekosongan kita. Okay, katalah kita ni sangat aktif, tapi suddenly Allah jodohkan kita dengan seorang yang sangat pendiam, and then orang yang sangat introvert, yang perlu duduk seorang-seorang. So sebenarnya kat situ, jangan kata Allah bagi kita jodoh yang tak sesuai. Paling sesuai. Sebab apa? Allah nak ajar kita, nak didik kita. Kita pun perlukan masa bersendirian. Setiap orang kena ada secret life. Secret life ni di mana masa kita dengan Allah. Okay? Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan masa-masa kita dengan suami, dengan keluarga, dengan Facebook, dengan social media, dengan kerja, dengan kita, sampai masa kita dengan Allah tu sangat singkat. Kadang-kadang tak ada langsung. So salah satu cara Allah untuk paksa kita kembali pada dia adalah dengan tarik balik apa nikmat yang dia bagi. Dia nak kita balik pada dia. Okay. And sometimes kita tak sedar pun. Kita tak sedar. Dulu Zata pun sama. I have almost everything. But then satu persatu Allah tarik. Sebabnya bila Zata faham, sebenarnya Allah nak Zata kembali balik pada dia, meletakkan. Dan Zata start rasa nikmat tu bila duduk bersendirian, rasa duduk seorang-seorang, yang I enjoy. Dulu Zata suka membaca, but then bila dah start masuk uni,
masuk kerja, Zata dah tak ada masa untuk membaca, because I focus on sibuk dengan orang, pergi keluar dengan kawan, pergi ni. So I dah melupakan tabiat suka membaca yang mak I pupuk masa kecil-kecil dulu. So sekarang macam I enjoy bila bila orang macam I rasa semua orang tak ada sekeliling okay, then I start reading, I start baca e-book, baca ataupun dengan audio. I start buat benda-benda yang I suka balik dulu. Sometimes benda-benda yang external ni akan buat kita lost diri kita, dan Allah tarik balik benda-benda eksternal tu sebab Allah nak kita kembali kenal ni siapa diri kita, apa kita punya foundation. Okay, and Allah tak pernah zalim, Allah sentiasa adil, dan Allah sentiasa beri apa yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kita rasa kita nak macam ni, kita nak ada, contoh yang belum ada pasangan hidup, kita rasa kita nak sangat pasangan hidup, and kita rasa hidup kita akan lebih bermakna, akan lebih akan sempurna dengan ada pasangan hidup. Tapi sebenarnya Allah lebih tahu, mungkin jika kita ada pasangan hidup, kita akan melupakan mak ayah kita akan melupakan diri kita sendiri, dan mungkin pasangan hidup kita akan menyebabkan diri kita terseksa, lebih terseksa daripada kita single. So always have faith dengan apa yang Allah aturkan untuk kita. Okay, okay, so Zata nak share. Okay, so kadang-kadang itulah antara sebab kenapa kita rasa sunyi, dan kadang-kadang kita tak faham. So bila kita faham benda tu, InsyaAllah you tak akan rasa sunyi, InsyaAllah. Okay, bila you start rasa sunyi, selalu ingat balik Allah ada dekat mana-mana kita berada pun, Allah sentiasa ada dengan kita. Okay, so Zata nak share 5 tips yang I dah share dengan Zata, which Zata pun buat juga. Zata rasa sangat bermanfaat. Okay, you all boleh start buat pada yang selalu rasa sunyi, rasa sorang-sorang, rasa ya Allah helplessnya, rasa macam tak ada siapa nak kawan aku, tak ada siapa nak tolong aku, tak ada. Don't worry. Okay, Allah sentiasa ada dengan kita. Okay, so tips pertama adalah macam tadilah, mesti faham tak ada siapa yang boleh mengisi kekosongan hati kita kecuali Allah. Okay, you boleh cuba untuk distract dengan contoh sibukkan diri ataupun apa-apa je, tapi at the end you still akan rasa gap tu, you akan rasa kosong tu. So hanya Allah je yang boleh isi. So kembali pada dia, buatlah apa yang disuruh, solat taubat ke, solat sunat ke, baca Quran, dekatkan diri dengan Allah. Okay, yang kedua, cari hobi, buat balik. Mungkin hobi lama yang kita dah lama tak buat tu, boleh buat balik. Macam Zata start reading balik. Lepas tu maybe you boleh belajar skill baru. Okay, and then cari passion yang baru. So InsyaAllah bila you jumpa apa benda yang you sangat passion nak buat tu, you tak akan rasa sunyi. You akan masa you yang you rasa kosong tu akan terisi. Okay, yang ketiga adalah sentiasa zikir, doa, rasa bersyukur. Okay, stop complain, stop cakap-cakap yang negatif. Okay, sebab zikir akan menyebabkan kita tenang. Okay, ya beristighfar. InsyaAllah Allah akan memudahkan apa yang kita rasa. Dan berdoa pada Allah. Okay, doa kalau boleh setiap hari bangun solat tahajud, doa pada malam hari, berikan, semoga Allah penuhkan hati kita dengan benda yang baik-baik. Okay, supaya kita sentiasa, dan kita bila kita ingat Allah, InsyaAllah Allah akan ingat kita. Dan yang keempat adalah carilah community ataupun circle yang positif, circle yang boleh membawa kita ke arah yang lebih baik. Okay, circle orang yang selalunya circle yang baik-baik ini kan, dia punya intention when they want to help you. Bila you perlukan seseorang, InsyaAllah Allah akan hantar orang circle-circle ni untuk mengisi kekosongan tu, ataupun membantu you. Kadang-kadang kita tak dapat directly,
and kita Allah hantar circle yang baik-baik. So cari kawan yang baik. Kawan yang baik ni adalah kawan yang bawa kita ke arah kebaikan. Okey, yang bawa kita ke arah yang menjadikan kita lebih baik. Okey, bukan kawan yang bila kita ni bawa kepada yang itu memang akan merosakkan lagi diri kita. So cari kawan yang baik-baik. You boleh macam contoh for myself, Zata ada from my circle, Zata ada geng tahajud 5 pagi. Itu adalah circle-circle yang sangat positif. Zata ada geng tilawah Al-Quran, baca Al-Quran dan juga memahami terjemahan. Lepas tu Zata ada lagi Aida punya AA punya tu. So benda-benda tu yang memberi Zata kekuatan untuk kosongkan mengisi kekosongan tu. Okey. Sekejap. Okey, dan last sekali bila you rasa kosong, you ulang balik apa tips-tips yang Zata bagi tadi tu. Okay, so itu je yang Zata boleh share hari ni. Okay, so hopefully membantu and membantu. So sorry sebab bising, nangis. So kita jumpa next week hari Selasa juga dengan topik lain. So kalau you all rasa membantu, boleh tekan share, okay, and then boleh komen. And kalau you all ada topik yang nak Zata kupas, Zata pun boleh cuba. Okay, Zata tak adalah bagus pada, tapi I try my best to help everyone. Okay, so thank you so much and Assalamualaikum. And Zata doakan semoga kita sentiasa takkan rasa sunyi, sentiasa rasa Allah sentiasa dengan kita. Okay, if you feel lonely, always reach. Kalau rasa memang tak boleh nak cari, nak cuba seorang-seorang, cari someone yang you rasa boleh bantu you untuk tak rasa sunyi tu. Okay, so Assalamualaikum and jumpa lagi. Bye.